Okey, kita dah rakam. Share semula. Okey. Golongan-golongan asabah ini mestilah mengikut turutan. Yang kita belajar sebelum ni iaitu si mati mestilah keturunan lelaki ke bawah tu. Itu adalah nombor satu. Ya? Keturunan lelaki ke bawah. Itu pertama. Kemudian golongan yang kedua yang kita cari selepas keturunan lelaki ke bawah iaitu bapa. Ya, bapa. Bapa nombor dua. Kemudian bila bapa ni bila tiada, maknanya dia akan pergi kepada golongan yang ketiga. Tertib ketiga iaitu golongan lelaki, ya, SIBL, SBL dan juga datuk. Datuk ni antara golongan tertib yang ketiga. Kemudian tertib yang keempat, ya, tertib yang keempat dan yang terakhir sekali adalah tertib kelima iaitu datuk saudara, adik-beradik datuk. Adik-beradik datuk tu dikira sebagai yang kelima. Okey. Jadi jelaslah apa ni pada kali ini, ya. Yang kita belajar maknanya ada golongan yang yang boleh menerima pusaka. Kalau kita tak mencari, maknanya kita uh, kita gagal. Kita gagal dalam menyiasat waris. Kadang-kadang ada setengah waris tu ada tapi kita malah cari, kita kata tak ada. Jadi akan pergi kepada Baitul Mal. Ya? Itu kesilapan kita. Kita nak elak daripada uh, perkara tu berlaku. Patutnya orang tu boleh terima pusaka. Okey. Kat sini boleh tak? Kat sini boleh? Okey, kemudian kita stop sharing. Okey. Di mana pada hari ini kita nak masuk kepada pengiraan. Kita dah belajar apa nama tu asal masalah, kita dah belajar. Kemudian kita dah belajar aul, ya, semua kita dah belajar. So sekarang ni kita nak praktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Okey. Mari kita mulakan insya-Allah. Moga-moga semua orang yang ada dekat sini boleh mengikuti, ya, boleh mengikuti. Dan okey. Untuk pengetahuan semua, ya, kita lihat seperti yang saya janjikan, iaitu kita nak lihat pada golongan ke bawah, iaitu anak lelaki, ya, anak perempuan, cucu lelaki, cucu perempuan, ya. Di mana, ya, kalau boleh saya share sekejap. Okey. Saya sharekan iaitu golongan ini. Okey. Ni dia. Yang ini ni ada dekat dalam Telegram. Saya ada letakkan dekat dalam tu, iaitu siapa-siapa yang boleh menerima pusaka 1/2, ya, 1/3, 1/4, 2/3, ya, 1/6, 1/8, 1/3 baki. Itulah yang ada. Okey. Siapa-siapa yang mempunyai apa nama tu, buku daripada Ustaz Wanda Abdul Halim. Okey, saya sharekan sekejap. Okey. Siapa yang ada buku ni? Dalam buku ni ada dinyatakan pada muka surat 140, ya, 140. Okey. Untuk menjawab soalan Puan Rosina, bukannya saya tak nak jual.
Bukannya saya tak nak jual, saya nak jual. Tapi benda tu adalah output uh, post doktorate saya. Maknanya buku tu akan dicetak insya-Allah pada tahun hadapan. Sebab dia output kan, output sebab saya kena kena keluar apa ni UMT arahkan saya untuk keluar pergi buat postdoc. Jadi salah satu output dia adalah buku tu. Buku tu jadi insya-Allah lah apa ni orang-orang yang saya kenali insya-Allah lah kita kita cubalah sedaya upaya apa kalau saya ada kemampuan saya bagi je insya-Allah seperti yang saya janjikan ya. Wow, sabar. Okey. Sebab masa ni oleh kerana tok guru tok guru saya, tok guru kita semualah. Maknanya semua orang rasanya kenal dan berguru dengan tuan punya buku ni. Jadi tuan punya buku ni telah menuliskan ya waris utama. Waris utama adalah anak lelaki. Anak lelaki ni ya dia akan mendapat dua bahagian sahaja. Dua-dua asobah. Ya, dua-dua asobah. Sebab tu dekat dalam yang saya tunjukkan tadi, anak lelaki tak ada dekat dalam tu kerana dia adalah waris asobah. Waris asobah ni apa? Iaitu waris yang menghabiskan bahagian. Lihat. Kalau asobah bin nafsi, apa maksud asobah bin nafsi? Iaitu dia dengan dirinya sahaja. Orang lelaki je semua kat situ. Semua untuk seorang diri. Okey? Sama banyak lebih daripada seorang. Kemudian mendapat baki. Mendapat baki sekiranya bersama waris fardu. Okey. Dekat situ yang keduanya adalah asabah bil ghairi jika dia bersama dengan anak perempuan. Ya, iaitu asabah bil ghairi ini ingat sampai bila-bila iaitu dia ada dua bahagian. Ya, lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Kita lihat satu-satu. Okey. Mungkin agak apa ni okey, katakan okey. Siapa mati? Satu orang mati. Okey. Satu orang mati. Si mati meninggalkan anak lelaki. Ya. Anak lelaki seorang. Yang ini kita sebut tadi, ya. Kita sebut apabila dia seorang diri, maka dialah yang menghabiskan bahagian. Ya. Kerana dia adalah seorang lelaki dan dia adalah mendapat baki. Tak ada waris lain dekat sini. Cuma dia je. Maknanya dia akan mendapat 100% bahagian daripada bahagian apa ni si mati. Ya. Sekiranya kalau si mati itu dia berbilang, si mati berbilang anak. Katakan sini ada 5 orang. Ada 5. Lelaki, 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 lelaki. Maknanya ada setengah orang, oh Ustaz, kalau macam itu lelaki dapat 2 bahagian lah. 2 bahagian hanya jika bertemu dengan anak perempuan. Kalau tak bertemu dengan anak perempuan, maka dia tetap dikira sebagai satu. Ya? Maknanya berapa kat sini? Lelaki ni akan dapat 1 bahagian. Okay? Semua dapat 1 bahagian. Jadi kita kata sebagai apa? Maknanya ada 5 kan? Jadi 1/5 siap orang. Okay? Selesai lah tu. Okay? Okay? 1/5 setiap orang. Jika dia bersama uh, uh, dengan dia je. Sesama dia je. Kalau si mati itu meninggalkan 5 orang anak lelaki, maknanya daripada jumlah dia tu, katakan, duit yang ditinggalkan sebanyak RM5,000.
Boleh tak dapatkan 5,000 bagi dengan 5 dapat 1,000. Maknanya anak lelaki pertama dapat 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Mudah je. Macam tu kan. Sekiranya, kalau kita cakap tadi, bin nafsi, sekiranya kalau dia bersama dengan waris fardu. Katakanlah, katakan si mati bersama dengan waris fardu, katakan isteri. Dan juga kat sini ada 4 anak. Lelaki, 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 lelaki. Okey, ada 4 anak. Lelaki, lelaki, lelaki. Maknanya sebelum ini kita belajar, kita balik semula kepada ini, isteri. Isteri akan mendapat 1/8 jika ada keturunan ke bawah. Jika dia tiada keturunan ke bawah, mana dia akan memperoleh 1/4. Okey? Jelas. Maknanya di sini, isteri akan mendapat 1/8. Ya? Isteri mendapat 1/8. Maknanya baki daripada 1/8, iaitu anak ni akan dapat 7/8. Sungguh? Dia akan dapat 7/8. Baru cukup 1/8 campur 7/8 sama juga dengan 1. Kan? 1 tu maksud apa? 100% lah. Keseluruhan harta. Ya? Jadi, adakah dia habis macam tu? Kita kata, anak-anak dapat 7/8. Tapi, satu orang anak dapat berapa? Satu orang anak dapat berapa? Di sinilah kita timbulnya matematik. Ya? Kita belajar, yang dulu kita belajar carta waris. Sekarang waris dah ada. Kemudian kita belajar fatwa. Fatwa pun dah ada. Isteri dapat 1/8. Ya, fatwa. Kita memfatwakan isteri dapat 1/8 kerana dia ada keturunan ke bawah. Manakala anak lelaki ni, dia akan dapat baki. Asobah ni tak semestinya dia kena dapat sama juga dengan 7/8. Tak semestinya, bergantung kepada bilangan tu tadi. Bilangan baki yang ditinggalkan. Asobah tu maksudnya baki bagi orang yang baru, ya. Kemudian, lihatlah macam mana kita mengira, iaitu pertama sekali siapa yang mati? Isteri. Isteri, anak lelaki, AL. Tak apalah kita buatkan nama pun belajar kan. 1/8. Anak-anak tadi dia mendapat secara asobah. Kemudian, pembawah yang ada hanyalah 8. Jadi 8 ini digantikan, ya. Kita jadikan dia sama juga dengan asal masalah. 8. 8 bahagi 8 sama juga dengan 1. Ya, 8 bahagi 8 dapat 1. Jadi 8 tolak 1 dapat 7. Sama tak macam dengan ini? Sama. 1/8 dengan 7/8. Ya. Selesai kat situ. Jadi sekarang persoalannya, 7 ni takkan nak bagi 4. Dalam faraid, kita tak nak dalam bentuk nilai perpuluhan. Kita nak nombor bulat. Ya, kita nak nombor bulat. Seperti saya kata, iaitu kita kira dia sebagai seorang. 1. Kan bukan 2 bahagian, ya. 1. 1, 1, 1, 1. Sama juga dengan 4 bahagian. Sekarang ada orang tanya, macam mana kita nak kecil? Kan? Sebab biasanya saya akan kata 4 dengan 7 boleh kecil ke tak? Macam mana nak kecil? Mungkin kita dah lama tak belajar matematik, jadi kita lupa kan? Tak apa, tak ada masalah. 7 dengan 8 boleh kecil ke? Tak boleh kecil. Jadi 4 ini dinaikkan ke atas. Okey? Dan buat macam tu. Ya? Buat macam tu. Jadi 4 darab dengan 8 sama juga dengan 32. Betul? Okey, selesai.
Ini kita panggil sebagai tasheh, iaitu sah masalah. Dah tak ada lagi dah. Itu 32. 4 darab dengan 1 dapat 4. Okey. Yang ini ni kita terus sajalah, tak payahlah nak kira. Kalau kita kira pun boleh juga. 7 kali 4 sama dengan berapa? 28 kan? 28 bagi 4 tak dapat 7. Sungguh kan? 4 darab 7 sama juga dengan 28. 28 bagi 7 sama dengan 4. Sama dengan 7. Jadi senangnya macam ni. 7 darab dengan 1, 7 darab 1, 7 darab 1, darab 1. Jadi 7, 7, 7, 7. Cuba kira semua sekali, dapat tak 32? 7 kali 4, 28. Campur 4, 32. Jadi selesailah masalah untuk kes anak lelaki. Boleh tak tu? Boleh sampai sekarang? Sampai sini? Kita biasakan yang mudah-mudah dulu. Kejap lagi kita bagi satu apa ni? Soalan kan? Okey. Kemudian, ya. Sekiranya, ya, sekiranya anak lelaki ni, ya, anak lelaki, katakan si mati meninggalkan anak lelaki dan juga saudara seibu sebapa lelaki. Okay. Siapa yang, kalau kita lihat dekat sini, ya, saudara anak lelaki adalah dia mendapat, kedua-duanya ni adalah asabah. Ya, kedua-duanya akan mendapat asabah. Kita belajar asabah tadi kan? Kita belajar asabah. Mana yang lebih utama? Antara anak lelaki dengan saudara seibu sebapa lelaki, yang mana yang paling utama? Kita lihat apa ni pada yang kita bincang tadi, iaitu tertib dia tu. Golongan yang pertama yang perlu diberi keutamaan adalah keturunan ke bawah, nombor 1. Yang kedua adalah bapa. Ketiga adalah adik-beradik bersama dengan datuk. Keempat adalah adik-beradik datuk. Adik-beradik bapa. Yang kelima adalah adik-beradik datuk. Okay? Maknanya jelaslah dekat sini, iaitu anak lelaki lah yang lebih utama berbanding dengan saudara seibu sebapa lelaki. Saudara seibu sebapa lagi mahjub. Kerana apa dia mahjub? Kalau dalam apa ni, kalau dalam sifir dia, saudara seibu sebapa lelaki, dia terdinding, terhalang disebabkan adanya anak lelaki. Itu sifir dia lah. Okay? Tetapi dalam asabah, iaitu yang anak lelaki lebih utama sebab dia adalah golongan yang waris utama berbanding dengan saudara seibu. So, ini adalah waris apa? Ini adalah waris sisi. Itu kena betulkan. Jadi ada setengah pendapat mengatakan bahawa saudara seibu sebapa lelaki lebih utama. Kerana apa? Kerana saudara seibu sebapa adik-beradik si mati kan? Jadi jawapan tu salah. Ada dua jawapan kalau misal kata ada orang petikai. Pertama, dia mahjub disebabkan oleh anak lelaki. Anak lelaki, apa, sekejap. Malam-malam ni ada gangguan. Ada gangguan orang telefon. Semenjak sehari dua ni saya sering dapat terima panggilan daripada orang yang nak tahu pasal pusaka.
Saya silentkan dulu lah. Dia ganggu kelas kita. Okey. Oh, kejap ya. Kalau tak jawab nanti tu pula. Assalamualaikum. Ya, ya. Ya, betul. Um, Berkaitan dengan orang telefon pasal harta pusaka. Jadi saya kata malam ni tadi saya telefon semula lah saya kata. Ya, sebab saya ada kelas Farid. Saya rasa ini lebih penting daripada orang tu. Sebab yang ini ni kita melahirkan orang, ya, nak mengurus satu pusaka. Saya senang sekali. Baru-baru ni saya orang ada satu cerita di mana orang tu dia datang dekat rumah satu sahabat saya kan. Jadi sahabat saya ni Dr. Hamdan, dia dia tak tahu nak buat harta pusaka kan. Dia tak berani. Dia tak berani. Bukan semua orang ya yang berani nak kira ya. Bukan semua orang berani. Jadi dia telefon saya. Bila dia telefon saya kata macam ni lah. Saya rasa kalau cakap dalam telefon tak sedap. Tak sedap cakap dalam telefon. Saya ada satu prinsip iaitu uh, iaitu biarlah kita ni rugi. Rugi kita iaitu dari segi waktu kita kan. Yang paling penting sekali adalah bila kita mengurus satu pusaka, berhadapan dengan dia, dia tu dapat info terus daripada kita, bukan daripada orang tengah. Kan? Dia boleh tanya macam-macam dan saya berpegang bahawa mungkin satu hari nanti dia akan bercerita dengan rakan-rakan dia. Saya khawatir kalau dia bercerita benda yang salah. Ternyata benar apa sangkaan saya. Sebab dia ada berkait dengan harta sepencarian. Ya. Jadi, seloknya bersemukalah dengan apa ni, dengan klien tu. Biar kita tahu sebab bila kita bercakap terus dengan dia, banyak rahsia-rahsia yang akan terbongkar selepas tu. Saya rasa saya akan share kejap lagi cerita tu. Hopefully stay tune. Jangan lari cerita saya tu. Mungkin hari ni mungkin agak lambat sikit Okey. Tak apa. So sekarang kita sambung balik cerita ni. Okey. So sekarang ni ada dua jawapan untuk kenapa saudara seibu sebapa lelaki tak boleh terima pusaka. Pertama, kedua-duanya adalah penerima asbabah. Dalam satu pengiraan, tidak boleh ada dua asbabah. Pegang sungguh-sungguh. Ya. Kedua-duanya adalah asbabah. Kalau macam tu, kalau misalnya kata, kalaulah apa ni tak ada sistem ini, ya, yang kita belajar tak ada sistem faraid ini, maknanya dua orang ni boleh kongsi ya. Sebab dia dua asbabah. Asbabah ni baki. Okey? Dia boleh kongsi. Oh, rupanya tak, ya. Pertama, kerana ada anak lelaki dan juga apa nama tu, keturunan lelaki ke atas menyebabkan saudara seibu sebapa tidak boleh menerima pusaka. Dia terhalang. Ya? Dia terhalang. Jadi anak lelaki ni akan dapat semua. Akan dapat semua. Jadi tak ada istilah apa ni saudara seibu sebapa lelaki ni dia kata rapat dengan si mati. Ya, rapat dengan si mati tak ada. Okey. Begitu. Dan masih lagi ada dalam pemikiran masyarakat kita, kalau kita tak terangkan kepada mereka, diorang akan sangka macam tu. Ya. Lagi-lagi kalau misal kata kita bercakap melalui telefon, melalui ada orang tengah macam saya cerita tadi. Jadi orang tengah ni tadi cerita berdasarkan entah betul entah tidak dia deliver apa yang kita tu kan. Kan? Jadi kita tak nak macam tu.
kita kalau boleh jumpalah, berjumpa, bersemuka dengan si apa nama tu, klien kita. Kemudian, okey, katakanlah si mati dia ada 5 orang anak. Ya. Dia ada 5 orang anak lelaki. 1, 2, 3, 4, 5. Lelaki, 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 lelaki. Salah seorang daripadanya ada anak, iaitu cucu dia, katakan. Lelaki, lelaki, cucu lelaki. Ada 2 orang. Ini pun sama, iaitu cucu lelaki ini adalah waris ganti. Selagi mana ayah dia hidup, dia tak boleh terima pusaka. Okay? Gitu. Jelas, Kita masuk pula kepada saudara asabah bil ghairi. Bila mana saudara, bila mana anak lelaki bertemu dengan anak perempuan. Kat situ jelas, Anak lelaki jelas, Okey. Anak si mati meninggalkan okey, 2 anak lelaki, lelaki dan juga 3 perempuan. Perempuan, perempuan, perempuan. Golongan ini akan mendapat secara asabah bil ghairi, iaitu 2 nisbah 1. 2 untuk lelaki dan 1 untuk perempuan. Maknanya sekarang kita buatkanlah satu table pengiraan. Ini cara nak kira faraid, Orang engineering kita ingat matematik cara yang biasa yang kita kira, rupanya meleset tak. Ada ajadan sini. Ajadan dia. Kemudian ada anak lelaki. Okey. Anak lelaki, anak perempuan, anak perempuan, anak perempuan. Okey. Mereka ni akan mendapat secara asabah. Ya. Mereka ni akan mendapat secara asabah. Dan berapa? 2 lelaki, 1 perempuan. Jumlahnya adalah 7. Jadi 7 ni tak ada pecahan fardu, tak ada kan? Waris fardu tak ada kat sini. Jadi 7 ini akan menjadi asal masalah. Jadi kita tulis balik 2, 2, 1, 1, 1. Jumlahnya adalah 7. Okay. Selesai. Katakanlah ada dekat sini, si mati ni tadi, ada saudara sebapa perempuan. Ada 2 orang kat sini. Ada perempuan kat sini. Okey. Perempuan kedua-duanya ini, dia terdinding disebabkan oleh adanya anak lelaki. Dia mahjub. Okey. Dia mahjub. Dia tak boleh. Ada 5 golongan di mana kalau berlakunya ke satu kematian, semua orang ada. Golongan tu semua ada. Ya, ada ibu, ada bapa, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Kalau ada, semuanya wajib menerima pusaka. Ya, dan tanpa didinding oleh sesiapa. Cuma bezanya, dia akan dapat bahagian uh, uh, terdinding separuh ataupun dia terdinding separuh macam tu. Dia tak terdinding penuh. Terdinding penuh maksudnya tak dapat langsung.
Tapi kata dinding separuh, maksudnya dia dapat pusaka. Tapi disebabkan adanya orang ni, dia dapat suku, katakan macam tu. Okey. Kita masuk soal ni pula kan. Okey. Kalau sekiranya si mati, si mati meninggalkan satu orang je anak perempuan. Si mati seorang je anak perempuan. Anak perempuan ni, seorang anak perempuan, dia akan mendapat berapa? Kita buat sifir dia hari tu. Anak perempuan, lihat sifir dia. Anak perempuan, kalau dia seorang diri, dia akan mendapat 1/2, separuh. Sekiranya dia berbilang, dia akan dapat 2/3. Ya? 2 ataupun lebih, dengan syarat tiada anak lelaki. Tapi kalau misal kata dia bersama dengan anak lelaki, dia akan mendapat secara asabah bil ghairi. Dalam kes ini, anak perempuan mendapat 1/2. Anak perempuan dapat 1/2. Jadi, adakah bahagian ini habis? Bahagian ini tak habis lagi. Sebab yang diberi kepada waris hanyalah separuh. Separuh lagi mana? Ingat balik tertib asabah. Tertib asabah iaitu yang pertama, golongan yang pertama siapa? Golongan ke bawah. Kan? Golongan ke bawah. Kemudian, bapa. Golongan asabah. Kemudian, dia akan pergi kepada datuk. Datuk. Dan juga saudara seibu sebapa lelaki, saudara sebapa lelaki. Okey? Ini nombor 3. Nombor 4 iaitu bapa saudara dan juga yang kelima iaitu datuk saudara. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam kes ini, perlu tak kita mencari bahagian yang tak akhir tu, siapa yang menghabiskan? Wajib cari. Lepas je kat sini, dia kata si mati meninggalkan anak perempuan. Maknanya, golongan bawah dah tak ada. Golongan bawah dah tak ada dah. Dah tak ada lagi. Kalau dekat sini ada cucu, mungkin boleh dapat. Boleh dihabiskan. Tapi kes ini, hanya ada anak perempuan. Maksudnya, golongan yang pertama, tertib yang pertama, dah habis. Tengok tertib yang kedua. Ada tak bapa? Bapa mati juga daripada si mati. Mati dulu. Tengok yang ketiga. Datuk. Ada tak datuk dengan adik-beradik? Kalau tak ada, maksudnya pergi kepada yang keempat. Bapa saudara. Ada ke tak ada? Okey. Ada ke tak ada? Tak ada juga. Tak ada juga. Tak ada juga. Dia akan pergi ke atas datuk saudara. Tak ada juga. Barulah pergi kepada Baitul Mal. Ya. Barulah pergi ke Baitul Mal. Itu kita lihat si mati anak perempuan, anak perempuan, dia dapat separuh. Okey, dia dapat separuh. Separuh lagi siapa dapat? Kat sini dia akan dapat 2 bahagian kan? 2 bahagian. 2 bagi 2 dapat 1. Ada 1 bahagian lagi. Mana? Jadi kat sini adalah Baitul Mal. Okey? Dapat 1. Ada orang tanya, Baitul Mal ni dia datang ambil ke? Kan? Dia datang ambil ke Baitul Mal? Tak. Baitul Mal tak datang ambil ya. Lagi kita tak pergi hantar. Dekat dia. Baitul Mal ni. Okey, selesai kat situ. Kemudian katakanlah tadi kita dah masuk kat sini. Katakan si mati
meninggalkan lelaki, perempuan. Yang lelaki pertama ni, ya, mati dahulu. Tinggallah anak-anak dia. Katakan sini ada 4 anak, lelaki, perempuan. Okay. Cucu lah dengan kita, cucu. Ya. Persoalannya adalah, adakah anak lelaki ini, anak daripada lelaki ini boleh terima pusaka? Jawapan dia adalah, anak daripada anak lelaki yang mati dahulu tidak boleh menerima pusaka kerana adanya anak lelaki lain. Ya? Adanya anak lelaki lain. Jadi, anak-anak si mati yang mati dahulu ni tak boleh pusaka. Berbanding kalau kita lihat si mati meninggalkan yang sama juga. Yang sama. Lelaki, perempuan. Anak lelaki ni mati dahulu. Anak kedua lelaki ni pun mati dahulu juga. Dua-dua mati. Anak lelaki ni meninggalkan 2 orang cucu. Cucu lelaki. Dan juga anak lelaki yang kedua ada cucu perempuan dan juga cucu perempuan. Siapakah yang boleh terima pusaka? Yang boleh terima pusaka adalah kesemua cucu-cucu ni boleh terima pusaka. Kerana tiada golongan lelaki, tiada anak lelaki ni kedua-duanya mati dahulu. Anak lelaki ni kedua-duanya mati dahulu. Jadi semua cucu-cucu ini, cucu lelaki dan cucu perempuan, boleh pusaka. Yang atas ni tak usah cerita lah, dia memang dah dapat lah ni. Okay? Memang dah boleh pusaka lah. Berapakah bahagian dia kalau kita nak tahu? Ya? Ingat balik. Ya? Kalau yang macam ini, ya, kita buat kiraan yang pertama ni, ada tinggal lagi lelaki, anak perempuan. Anak perempuan. Jadi, berapa bahagian dia? Iaitu anak lelaki 2 bahagian, perempuan 1 jumlah 4. Jadi, asal masalah 4, ya, iaitu lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Ini kes pertama. Kes yang kedua pula, macam mana kita nak kira berapakah dia boleh terima pusaka? Buat macam ni, macam biasa. Okay? Anak lelaki dah tak masuk. Kita ambil cucu. Cucu ni duduk bawah, jangan duduk atas. Ini adalah level yang pertama tu kan. Satu level. Anak perempuan. Jadi kat sini, anak perempuan. Cucu lelaki ada 2 orang dan cucu perempuan ada 2 orang. Katakan begitu. Anak perempuan akan mendapat 2/3. Kerana dia lebih daripada seorang. Ya? Dia lebih daripada seorang, ada 2 orang berbilang, dapat 2/3. Manakala cucu lelaki dan cucu perempuan akan mendapat secara asabah. Jumlahnya berapa? Okey. Yang ada dalam keadaan ni, hanya nilai 3 je. 3 ni, bawa ni atas. 3. Okey. 3. Jadi 3 bahagi 3 dapat 1. 1 kali 2 dapat 2. Sebab ada 2 orang kan. 2 ni. 3 bahagi 3 dapat 1. 1 darab dengan 2 dapat 2. Betul? Okey. Jadi 3 tolak 2 sama juga dengan 1. Selesai. Sekarang kita tahu bahawa cucu lelaki dia
Dia mendapat kaedah secara asabah. Asabah apa? Asabah bil ghairi. 2 nisbah 1. 2, 2, 1, 1. Jumlah keseluruhan adalah 6. Adakah 1 dengan 6 boleh dikecilkan? Jawapannya tak boleh. Ya? Jawapan tak boleh. 6 ini naik ke atas, darab dengan 6. Ya? 6 darab 3 sama juga dengan 18. Dah jadi besar dah. Bermula 3 je. Oleh kerana cucu ni, kita tak tahu nilai dia berapa. Jadi perlu dibesarkan. Ya? Kita perlu tahu berapa yang boleh dibesarkan. Jadi 6 naikkan ke atas. Jadi 6 dengan 3. 6 darab dengan 3 sama juga dengan 18. 6 darab 2 sama juga dengan 12. Ya. 1 darab 2 dapat 2. 1 darab 2 dapat 2. 1 darab 1, 1, 1. Jumlah semua sekali 18. Kalau duit tu ada 18,000, maknanya anak perempuan ni tadi akan dapat 12,000. Bagi dengan 2 orang. Dapatlah pecah kat sini. 2, 6, 6. 6,000 seorang. Ya. Manakala anak lelaki pun macam tu juga. Dapat 2,000 setiap seorang. Dan anak perempuan dapat 1,000. Sikitnya. Jangan kata sikit lah. Sebab yang paling banyak sekali dapat bahagian secara fardu adalah anak perempuan. Golongan wanita. Ya. Golongan wanita yang paling banyak dapat. Okey. Takat tu boleh? Okey. Sekarang kita tambah lagi satu cerita. Iaitu, katakanlah sini ada isteri. Kita masuk dengan isteri sekali. Yang sebelah sini ada suami. Okey. Satu isteri, satu suami. Kematian ni macam-macam. Kan kita sangka kita boleh buat je. Ini saya create je ni, saya cipta sendiri. Kan soalan ni kan mungkin dia berlaku. Ya, kita lihat. Suami dapat berapa? Suami, kita tahu bahawa suami akan mendapat 1/2 jika dia tiada keturunan. Tapi kalau dia ada keturunan, automatik dia akan dapat 1/4. Isteri, kalau tak ada keturunan ke bawah, dia akan mendapat 1/4. Kalau disebabkan dia ada keturunan ke bawah, dia mendapat 1/8. Okey? Dia akan dapat 1/8. Kita kira. Okey? Sebab hari ini adalah kita kira keturunan ke bawah saja. Ya. Okay. Kemudian, okey, kita lukiskan siapa yang ada. Okey. So sekarang ni iaitu suami, anak lelaki seorang, anak lelaki, anak perempuan. Ada 2 orang. Suami, ya, sama juga dengan 1/4 dan baki asabah. Ya. Pembawah yang ada, yang available pada waktu ini adalah 4 bahagian suami. Naikkan dia ke atas 4. 4 bahagi 4 dapat 1. 4 tolak 1 dapat 3. Ya. 4 darab 1. 4 tolak 1 dapat 3. Jadi, berapakah bahagiannya? 2 lelaki, 1 jumlah 4. Boleh tak 3 dengan 4 kita kecilkan? Tak boleh. 4 naik ke atas. Iaitu 4. 4 darab 4 sama juga dengan 16. Ya. 4 ni, darab dengan 4 ni, dapat sah masalah yang baru. Kemudian 4 darab 1 sama juga dengan 4. Kemudian terus je dari ini shortcut ni. 3 darab 2 sama juga dengan 6. 3 darab 1, 3, 3 jumlah 16. Okey. Kemudian kita masuk kepada bahagian ini pula, ya. Tuliskan isteri. Okey. Isteri
Isteri mendapat 1/8. Anak ada berapa? Perempuan dua-dua. Sama macam kes tadi. Anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan. Anak mendapat 2/3. Ya. Anak perempuan sebab dia lebih daripada seorang dapat 2/3. Manakala cucu akan mendapat secara asabah. Ingat balik cara kita nak mendapat asal masalah. Macam mana? Kita ada 3 dan juga 8. Perlu dapatkan GST-nya, iaitu gandaan sepunya terkecil. Kita kira mana yang tak ingat lagi. 8. Gandaan 8. 8, 16, 24. 3. Ya, Haji. Haji dia, apa dia? 3, 6, 9, 12, 15, okay? 18, 21, 24. Okay? Jadi, nilai yang paling kecil, yang kedua-duanya memiliki nilai yang sama dan yang paling kecil, iaitu nilai 24. Jadi, letaklah dekat atas ini 24. Okay? 24 bagi 8 dapat 3. Betul ke tak? 8 darab 3, 24. 24 bagi dengan 3 dapat berapa? Ha? 24 bagi 3 dapat 8. 8 tu darab dengan 2. Jadi 16. Okay? 16. Jadi 16 campur dengan 3 sama juga dengan 19. 24 tolak 19 baki 5. Baki 5. Jadi cucu ni akan dapat 2, 1 kaedah asabah bil ghairi kan? 2 nisbah 1. Jumlahnya adalah 6. 5 dengan 6 tak boleh kita kecilkan, jadi 6 ni naikkan ke atas 6. Okey. Jadi 6 darab dengan 24 jadi 4, 2, 6 kali 2, 12, 144. Betul tak 144? Betul tak? 24, 6 kali 2, 12. Okey, betul. 144. 6 darab 3 sama juga dengan 18. Lepas tu, dekat sini, kita kena lihat, ya. Kita kena lihat, anak perempuan ni ada 2 orang. Jadi, kita sebenarnya ada satu jalan yang paling mudah sekali, yang di akhir kita pertemuan kita itu, ni ada 2 kan. Ni ada 2 orang. 1 sama juga dengan 2. Jadi 6 darab dengan 2 sama juga dengan 12. Paling mudah lah. Kalau tak nanti kita buat panjang nanti. Jadi 6 darab 2, 12. Okey. Jadi darab dengan 12 kat sini. Sama juga dengan berapa? Berapa Puan Siti? Boleh beritahu berapa? 12 darab dengan 24. 288. 288. Okey. 12 darab dengan 3 sama juga dengan 36. Okey. 12 darab dengan 16 dapat berapa? 12 darab 6. 12 darab dengan 16. 192. 192. Okey. Lepas tu, yang ini 12 darab dengan 5 dapat berapa? 60. 60. Okey, 60 60 ni tadi kita bahagikan dengan jumlah 6. Ada 6 bahagian kan? Jadi 10 seorang 10. kan? 10 kan? 10 kali 2, 20 kan? Jadi 20, 20, 10, 10. Kalau kita kira semua sekali,
kita akan dapat nilainya sama juga dengan 288. Okey, iaitu pertama, ini cucu ni ada 6 bahagian. 2 laki, 1 cucu perempuan. Dapat 6. Anak perempuan, satu-satu. Ada 2 bahagian. Jadi 6 dengan 2 ni, darab dengan 2 dapat 12. Darab 2 dapat 12. 12 naik ke atas. 12 darab dengan 24 dapat 288. Jadi 12 darab dengan 3 sama juga dengan 36. 12 darab dengan 16 sama juga 192. Bahagilah dengan 2 orang sebab ada 2 orang kan. Bagilah dengan 2. Pecahlah 2 ni. Bagi 2 dapatlah seorang. Kemudian 12 bagi 5 sama juga dengan 60. 60 ni dibahagi dengan bilangan tadi ada berapa? Ada 6 bahagian. Maknanya 10 seorang. Jadi 10 kali dengan 2 dapat 20. Dan 10 kali dengan 1 dapat 10. Jadi nilainya sama juga dengan 288. Macam tu. Doktor, Ya. okey, nak tanya sikit. Pada Ya. mulanya doktor kira 144. Ya, so 1/4 tu Aha. kalau cerita ni panjang pula, nak kena cerita 2-3 kali lagi Tidak, kan. maksud saya kalau kita letakkan 144 pun masih dapat jawapannya, maknanya dia kecil lagi lah daripada 288. Boleh juga, tapi saya lebih suka kaedah ini. Sebabnya saya tak perlu lagi nak bagi kini tuan, sebab dia 2 orang. Kalau 5 orang, tuan nak buat macam mana? Ini saya punya tu kan. Kalau 2 mungkin kita tak ada masalah. Katakan anak tu sampai 8, 10, katakan anak perempuan tu. Katakan. Macam mana kita nak buat? Kita akan pengiraan kita nanti sama macam 288 tu nanti. Besar. Jadi untuk memendekkan ceritanya tu, okey, memang ni boleh dikecilkan lagi. Tapi saya nak beritahu kaedah ni untuk kita nak apa kata orang tu, untuk kita mudah di masa hadapan. Betul? 288 tu kita bagi 2, kita dapat balik dengan 1/4. Saya setuju. Cumanya saya khawatir kalau misal kata kat sini ni anak blur ke? Apa ni saya punya ni? Blur. Positif blur ke? Clear. Clear. Saya khawatir nanti anak perempuan, ya, anak perempuan ni lebih daripada 2. Kalau dalam kes ini, saya setujulah kata tuan kata 1/4, saya setuju. Sebab di 2 orang je, pecah je 16 ni bagi 2 kan. Cumanya saya nak ingatkan balik bahawa kita kalau misal kata anak perempuan ini lebih daripada 2. Macam tu. Mana Memang Ustaz ajar terus kecilkan terus lah. Senang nak bahagikan terus kan. saya nak mudahkan kerja. Kalau misal kata dekat bahagian ini, saya nampak kat sini ni memang kita boleh kecilkan. Dia 1/4. Sepatutnya tak payah kira lah yang ini. Ini boleh bagi 2 terus. 16 ni bagi 2, 88 je. Tak, yang ini je yang perlu kita naikkan ke atas. Iaitu kita dapat 1/4. Itu betul. Betul. Saya tak nafikan lah. Tapi saya nak tunjukkan bahawa sekiranya kalau anak perempuan tu lebih daripada 2, dia akan jadi, kita akan kerja tambah lagi satu. Yang ini nak kena kira menaikkan ke atas. Dia akan banyak kerja. Banyak kerja. Ya. Saya setujulah tuan. Tuan ya. Bukan kata salah, tak salah. So, betul je sebenarnya kan. Jadi 1/4. Yang ini cuma saya nak mengingatkan kembali sebenarnya. Nak mengingatkan kembali bahawasanya kaedah yang paling cepat adalah 6 darab dengan 2 bahagian ini. Kan? Macam tu. Boleh tak? Boleh tuan Fizi? Okey, boleh. Okey, Boleh kan? clear. Saya Mana khawatir. doktor nak tunjuk konsep lah.
Ya, nak tunjuk konsep tu supaya apa nama tu benda tu tak terhilang daripada minda kita. Macam tu. Okey. Kemudian baik. Kemudian katakanlah si mati. Okey. Si mati dia ada sama juga macam tadi. Okey. Lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Sama juga yang sini ada mati dahulu juga. Yang ini pun mati dahulu. Yang perempuan ni pun mati juga. Masing-masing ada anak. Masing-masing ada anak. Katakan sini laki-laki, ni perempuan-perempuan, ni perempuan lelaki. Okey? Siapakah yang boleh menerima pusaka? Yang boleh menerima pusaka hanyalah anak daripada anak lelaki boleh terima pusaka dan juga anak perempuan. Kenapa anak daripada anak perempuan tak boleh terima pusaka? Kerana anak daripada anak perempuan tidak termasuk dalam carta waris. Boleh? Dia tak termasuk dalam carta waris. Jadi dia terdinding. Dia terkeluar terus daripada harta pusaka. Macam itulah seterusnya kan. Okey. Masa pun dah nak pendek. Jadi saya teruskan kepada cerita saya yang ada satu orang. Okay. Cerita saya, ada satu orang si mati. Cerita ni ada dua tapi saya cerita satu dulu hari ni. Dan cerita ini saya akan masukkan dalam buku saya. Cerita ni saya akan masukkan sebab saya rasa macam ada satu keperluan untuk memberitahu cerita-cerita sebegini. Seorang mati, dia meninggalkan suami, ada dua orang lelaki, anak dia dua lelaki, dia kedak tu. Dan juga 5 orang, 3, 4, 5 perempuan. Dua lelaki dan 5 orang perempuan. Atas tak ada, tak ada. Okey. Boleh nampak tak ni? Puan Siti okey ya? Okey. Ni notation request. Kenapa? Nak approve ke during annotation, you cannot control the share until you stop notation. Elok Ustaz. Nampak? Nampak ya? Nampak penuh. Izzat lah. Apa ni? Kenapa ada masalah apa? Dia boleh beritahu sebab apa? Ustaz punya apa skrin ni tak boleh. Tu yang saya cuba ejah ni tak nampak apa yang Ustaz lukis. Oh, ya ke? Dia jam. Saya punya tak tahu yang lain. Puan Siti okey? Okey, nampak? Okey, tak apa. Apa ni? Nampak betul, alhamdulillah nampak. Ya, nanti tengok dekat dalam. Saya punya Tak- jam ni. Tu yang Okey, kalau ejah-ejah macam ni. tu saya nak approve ke apa? Tak payah. Saya decline ya? Decline je. Okey. Saya kok ada keperluan nanti tanya tu. Minta maaf Okey, Ustaz, lah. minta maaf. Tak apa. Orang nak belajar. Tapi apa ni, insya-Allah saya akan masukkan ke dalam kita punya apa ni dekat dalam Telegram. Alhamdulillah. Boleh tengok Alhamdulillah. cerita kita ni akan di record insya-Allah ya. Alhamdulillah. Okey.
Okey. Harta yang dia tinggalkan, si suami si mati ni meninggalkan barang kemas ya. Jumlahnya adalah 40,216. Kalau tak salah saya, betul ke tak? Tengok sikit. Betul. 40,216. Okey. Ni duit ni. Sebab si mati ni memang dia banyak apa nama tu, barang kemas. Jumlahnya adalah 40,000. Ini berdasarkan daripada nilaian semasa. Dia pergi tanya, lepas tu inilah jawapan dia. Jadi si suami ni tadi, dia memohon harta sepercarian dengan melalui harta sepercarian dengan isteri dia. Jadi oleh kerana dia minta harta sepercarian, saya kata dengan dia harta sepercarian ini ya, perlu mendapatkan, yang paling mudah sekali adalah dia perlu memohon dia perlu dapat persetujuan daripada waris-waris. Paling mudah sekali lah. Paling mudah sebelum nak pergi ke mahkamah tu leceh. Panjang cerita. Jadi, dia boleh bercerita, tanya dengan waris-waris iaitu 2 lelaki dan 5 perempuan ini untuk dia nak ambil separuh daripada 40,000. Bila saya buat penerangan, saya pergi jumpa sendiri ya. Saya jumpa sendiri. Sebab saya yakin mesti ada kesilapan kat sini. Sebab dia mesti ada sorokkan sesuatu. Ternyata benar, rupa-rupanya daripada penceritaan si waris ni tadi, yang datang saya tu iaitu suami dia, ayah pada budak-budak ni, suami si mati, dan juga 2 orang anak dia, perempuan datang jumpa. Kata anak ni tadi, pada waktu pada satu hari, lama dah cerita ni, si mati dia jual 2 utas, ya, 2 utas barang kemas, ya, barang kemas. Kemudian dia upgrade, dia jual tu tujuan dia untuk upgrade lah, daripada yang bentuk macam itu kepada bentuk yang moden sikit. Jadi si suami ni tadi telah pun top up untuk isteri, untuk beli upgrade kepada barang lain sebanyak RM2,000. Okey. Rupa-rupanya 2 utas ini telah pun dinilai sebanyak 17,000. Ya. Kalau tak salah saya, bukan 19,000. 19,000 something lah, plus 19,000. 2 utas ni. Jadi saya kata 2,000 yang boleh dituntut hanyalah daripada baki daripada ni. Kita ingat tadi saya kata 2 utas tadi dia ambil 2,000. Dia si suami bagi kepada si isteri 2,000 untuk upgrade. Ya. Jadi sekarang ni yang 2,000 ni tak kena masuk balik ke dalam akaun. Ya, kena masuk balik. 2,000 ni tadi kena tanya dia, 2,000 ni dia bagi pinjam ke ataupun macam mana? Okey. 2,000 ni bagi pinjam ke ataupun macam mana? Jadi kalau misalnya tak ada penceritaan di situ,
Maknanya 2,000 ni daripada 19,000 ni perlu dikeluarkan. Jadi katakanlah 17,000. Ya, 17,000. Daripada 17,000 ni tadi, ya, kita tolakkan daripada jumlah keseluruhan ni tadi kan. Jumlah keseluruhan ada 20,000. Berapa Puan Siti? 40,000, 216 tolak dengan 17,000. Katakanlah 17,000. Berapa boleh dapat? Dapat apa? 21 Berapa? RM23,216. RM19. Ini duit dia. Okey. Iaitu RM23,219. Yang ini 16 kalau Doktor. 16. Ha, RM16. RM16. 216. Okey. So sekarang ni ada beza ya, ada beza. Yang pertama sekali, yang ini adalah harta dua utas ni, tu yang kita kena jumpa tu. Dua utas ni sebenarnya adalah pusaka daripada mak dia. Mak dia mati, dia dapat benda tu. Jadi benda itu saya kata tidak boleh diambil sebagai harta sepencarian. Kerana harta sepencarian adalah dalam tempoh perkahwinan tu. Lagipun bukannya dia beli tetapi dia dapat daripada warisan keluarga dia. Dan saya kata 17,000 ini tidak boleh dibahagikan secara nak ambil harta sepencarian, tapi hanyalah 23,000 ini sahaja yang boleh dibahagikan harta sepencarian itu. Dia kata dia nak separuh. Boleh dengan separuh, boleh dapat separuh dengan syarat anak-anak dia semua setuju untuk nak bagi separuh kepada ayah. Sebab ayah request. Okey. Jelas tak kat situ? Ustaz nak tanya, kalau waris tak setuju nak bagi harta sepencarian tu, benda tu kena masuk mahkamah ke atau macam mana Ustaz? Ya, ya. Sekiranya anak-anak yang tadi warisnya tadi tak setuju, Doktor, mana ya. mana separuh tu daripada 23,000 tu lah. Bukan dari Ya. 40,000. Pada asalnya dia nak daripada 40,000. Pada peringkat asal dia nak 40,000. Sebab tu saya kata tadi, seeloknya kita jumpa dengan orang tu, kita dapat dengar cerita yang tersirat daripada cerita tu. Rupa-rupanya dua utas ni adalah daripada pusaka. Pusaka tak boleh dibagi tak boleh ambil harta sepencarian daripada harta tu. Kena keluarkan siap-siap. Macam tu. Okey. Tadi Puan Siti kata apa tadi? Kalau waris tak setuju untuk nak bagi harta sepencarian, jadi maknanya si suami tu minta juga nak bagi kan. Jadi kena masuk mahkamah lah kan. Ya, betul. Memohon dengan mahkamah untuk dibicarakan lah. Berapa yang sesuai untuk dia. Bergantung kepada sumbangan. Tapi cerita tu leceh sebenarnya. Bagi saya, yang paling mudah sekali adalah bincang dengan waris lah. Kalau nak cepat. Ya, betul. Kalau misal kata nak bawa ke mahkamah, kalau misal kata nak ambil tu 3,000 je kan. Bayar peguam pun 5,000 kan. Tak padan kan. Lebih Tak baik. padan. Jadi, ya, tak padan. Sebab nak masuk mahkamah ni perlu kepada peguam. Tak boleh kita macam nak pergi kedai nyonya tu, tak boleh. Kan? Tapi kalau harta tu berbaloi, maknanya kalau waris tak bagi, better masuk lah kan Ustaz eh? Ya, itu kalau misal kata seperti itulah. Kalau sikit-sikit tu kita bincang. Saya lebih suka kalau misal kata bincang dengan keluarga dahulu. Kalau keluarga setuju, ada jalan kan. Ada jalan, tak ada masalah. Kalau misal kata tak ada kesepahaman, nampak gayanya itulah jalan dia pergi ke mahkamah. Kan? Okey, selesai ya. Okey. So sekarang ni diorang jelas bahawa 40,000 ini tak boleh nak dibagikan harta sepencarian sebanyak
separuh, dia nak ambil separuh daripada tak boleh. Jadi setelah kita saya identify bahawasanya 17,000 ni memang tak boleh. Ini kena pergi kepada faraid. Manakala 23 ini dia nak ambil separuh, bolehlah harta sepencarian. Jadi pada waktu tu dia jelas bahawasanya ayah dia boleh ambil daripada 23,000 saja, bukan daripada keseluruhan 40,000. Jadi nak pendekkan cerita. Okey, nak pendekkan cerita. Jadi kita kira lah. Okey. Cerita ni mudah je sebenarnya. Cerita ni sangat mudah kan. Suami, anak dan juga ada 7 orang anak, 2 lelaki dan 5 perempuan. Sebenarnya kita boleh congak tu. Sebenarnya kita boleh congak. Kan jatuh. Sebenarnya kita boleh congak. Okey, tengok macam ni kita congak tengok congak. Congak ni daripada Ustaz Wadah Halim cerita dengan saya. Mula-mula saya tak boleh adjust. Tapi bila kita dah lama-lama apa tu? saya tak tahu nak buat mula-mula kan. Sebab saya tak boleh adjust kepala saya. Rupanya mudah je sebenarnya kan. Okey, tengok ni kaedah dia. Suami dapat berapa? Dia dapat 1/4. 1/4. Okey, 1/4. Anak lelaki ada 2 orang kan? 2 kali 2, 4 kan? 2 kali 2, 4 kan? Betul? 4. Anak perempuan 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jumlah? 9 kan? Okey. 9. Pembawah dia adalah 4. 9 darab dengan 4 berapa Puan Siti? Sama juga dengan 36. Betul? 6. Maknanya suami akan dapat 9/36. Ini shortcut dia lah. Tapi kena Puan Siti, yang lain kena adjust sendirilah macam mana nak tu kan. Cuba adjust dia. Okey. Sekarang ni dia 1/4 kan. Ada maknanya 1 daripada 4 ada baki 3 kan? Kan? 3 kan? Maknanya anak lelaki dia akan dapat 6/36 dan anak perempuan dapat 3/36. Selesai. Ini yang kita kira ni tadi adalah untuk faraid. Okey. Okey, boleh tak tu Puan Siti? Kau pening. Betul Ustaz. Puan Rosina dia dapat tangkap tu. Okey, kita ambil 2 kaedah. Sebab kaedah dia adalah dia nak ambil harta sepencarian. Sekarang kita cerita yang tanpa harta sepencarian. Siapa? Dia ada suami, anak lelaki ada 2 orang. Kemudian buat macam ni lah anak lelaki. Anak lelaki, anak perempuan, anak perempuan, anak perempuan, anak perempuan, anak perempuan. Okey. Suami dapat 1/4, anak lelaki dan anak perempuan dapat asobah. Okey. Asal masalah 4. Betul tak yang saya kata tadi yang suami dia dapat 9/36? Kita tengok betul ke tak? 4 bagi 4 dapat 1. 4 tolak 1 dapat 3. Okey. Ni sekarang kita nak bagikan kan? Tak boleh nak bagi ni. Jadi 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, jumlah 9. Betul ke? 4, 9 kan? Kan? 9. 4 dapat. Boleh kecil ni sebenarnya ni. Boleh kecil ni. 3 dengan 3, 1, 3. Macam tu. 9 kan? Betul tak? 3 kali 3, 9 kan? 9 bagi 3, 12. Tersilap saya. Okey. 4 kali, sebab dia boleh kecil. 3 dengan 9 boleh kecil. Betul ke tak? 5 dengan 2, 9. Betul lah. Okey. So sekarang ni 4 kali 2, 12. 3 kali 1, 3. Okey. Lepas tu 1 kali 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Cukup tak? 5,
Ni campur 5, 5, 10, campur 2, 12. Okey. Dah dapat 12. Okey. Dia dapat 12. So sekarang untuk yang tanpa faraid, tanpa harta sepercarian, suami hanya mendapat 3/36. Ya. 3/12. Ya. Anak lelaki dapat 2/12. Anak perempuan dapat 1/12. Bagaimana pula kalau misal kata si suami ni tadi, dia nak ambil harta sepercarian. Macam mana nak buat? Maksudnya 12 ni tadi, 12 campur dengan 12. Jadi sama juga dengan 24. 12 bahagian ni tadi, kan katakanlah, 12 ni sama juga dengan separuh. Yang ini sama juga dengan separuh. Sebab tadi, si suami dia nak separuh bahagian. Betul tak? Dia nak separuh bahagian. Maknanya ni separuh lah. Ni separuh, ni separuh. Nampak tak? Yang ini faraid. Okay. Yang ini harta sepencarian. Oleh kerana dia nakkan separuh daripadanya, maksudnya 12 ni dia punya. Kita nak tahu berapa dia punya pembawah dia. Pembawah dia sudah bertukar jadi 24. Untuk keseluruhan harta tu tadi adalah 24. Kerana 12 ini kena campurkan dengan bahagian suami sama juga dengan 3. Jadi 12 campur dengan 3 sama juga dengan 15. Yeah. Yang lain semua sama. 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Semua ni per 24. Per 24. Per 24. Okay. Per 24. Dan 15 yang sama juga dengan per 24. Okay. Dapat tak? Jelas tak situ? Jelas tak? Ke tak jelas? Nampak ke tak? Bukan lagi 12 tetapi 24 ini untuk harta sepercarian. Maknanya dekat sini ada dua kaedah yang berbeza. Saya nak bagi tahu. Iaitu yang pertamanya yang boleh difaraidkan adalah sebanyak 17. Sebab harta ini adalah harta daripada harta pusaka yang diterima. Okay. Dan bakinya adalah bakinya 23,218 ini barulah dia boleh ambil separuh daripada harta sepercarian itu. 23 saja. Maknanya ada dua pengiraan dah dekat sini. Satu pengiraan yang faraid iaitu daripada 17,000 dan satu lagi yang 24 ni harta sepercarian dengan jumlah RM23,216. Macam tu. Jelas tak? Ke tak jelas? Miong je Ustaz. Ha? Miong je. Dia sebab kes Tak- real kan Ustaz kan? Kes real. Ya. Doktor, saya nak tanya doktor. Ya, ya. Uh, Allahu Akbar. Doktor, ya, ya. video yang sebelum ni tak ada. Pergi mana, doktor? Ada kot. Okey. Okey, tak apa, tak Itu apa. sebelum ni Ustaz, doktor. Yang slide sebelum ni, slide sebelum yang kata nak ambil separuh tadi. Ni ke? Ya, ya. Kalau kita tolak siang-siang tak boleh. Kita maknanya daripada 23 dia nak ambil separuh. Kita ambil punya 50%, maknanya lebih kurang 11.5. Ya, ya. 11.5 campur 17. So kita kira sekali saja boleh? Apa ni? Dia lain. Lain Dia lain. Sebab yang satu tu, per dia adalah 1/24. Satu lagi per 12. Okey. Tapi boleh try lah. Tapi sihat saya pada hari itu, saya pecahkan kepada dua pengiraan. Satu daripada faraid, satu lagi harta sepercarian. Sebab yang ini ni,
saya tak nak dia terkeliru sebab kita nak educate orang. Saya nak bagi dia tahu rupanya harta pusaka ni macam ni lah kita nak kira. Sebab dia ni akan satu hari nanti dia akan bercerita dengan orang. Dia kata macam ni dan kita takut dia cerita benda yang salah. Kan? Contohnya macam yang 2 utas ni tadi. Bila kita pisahkan, oh ya ke? Dia kata macam tu kan. Mana dia tahu bahawasanya benda yang boleh diambil bukan dalam benda yang pusaka tak boleh diambil, wang ringgit tak boleh, duit dekat ASB tak boleh ambil dan juga KWSP tak boleh ambil. Selain daripada tu boleh. Macam tu. Kita educate dia. Kita cuba bagi pendidikan dekat dia supaya dia nanti sebagai orang bagi pihak kita pula nak. Jadi orang lain semua faham masalah harta pencarian ni. Macam tu. Maksud saya tadi begini macam ni Ustaz. Yang 17 tu faraid jelas. Okey. Yang baki 23 tu sebab itu pencarian dia nak separuh. So kalau dia nak separuh, maknanya yang separuh tu faraid jugalah kan, doktor? Ya, sepatutnya gitu lah. Jadi itu dari matematiknya, maknanya kalau itu baki tu separuh tu adalah faraid, maknanya 11.5 lagi 11,500 campur 17, so kita faraid lah tu. Ikut kesenangan masing-masing. Tapi saya tak kata itu salah. Cumanya saya rasa kaedah saya nak bezakan yang ini per 24, yang ini per, sebab ini kita tak bagi pun. Kita tak tahu pun berapa saya kata 20 bahagikan dengan jumlah tadi. Dapatlah kalau ikutkan sama je pun. Saya akuilah tu. Cuma nak beritahu dia inilah kaedah dia. Kaedah iaitu dia si suami ni akan mendapat satu bahagian lagi, iaitu sama juga dengan 12 bahagian. Sama juga dengan ditambahkan satu bahagian lagi. 12 campur dengan 12 kan, dapat 24. Sebab dia nak separuh. Tapi kalau dia nak 1/3, tapi jaranglah orang nak 1/3. Biasanya diorang nak lebih kurang dalam 3/4. Biasanya macam itulah. Kan? Tapi atas alasan apa sebenarnya dia rupa-rupanya si suami ni tadi dia sebenarnya dia nak ambil emas yang gelang ni tadi untuk untuk nostalgia. Kan dia dah masukkan RM2,000 kan. Dia dah bagi kepada isteri dia 2,000 untuk upgrade. Jadi dia rasa macam satu keperluan dia untuk pegang emas tu. Jadi dia cakap dengan saya, dia kata dia kata ayah nak ambil lah dengan ini. So sekarang ni bahagian dia lebih kurang 19,000, tolak dengan 17,000, baki lagi 2,000 tu dapat ke ayah. Jadi dia boleh ambil lah, tak payahlah. Tak payahlah kata orang nak bayar 17,000 tu sebab bahagian dia pun dah banyak dah kan. Jadi selesailah kisah dia. Tapi tu tadi tu yang tadi telefon tadi tu adalah keluarga dia orang lah. Tak tahu apa masalah dia, saya tak pasti. Macam tu. Ada soalan lain? Yang akan datang ni saya akan cerita hari ni punya cerita. Pun sama juga kan. Pelik-pelik cerita kan. Sebab saya tak pernah saya pernah dengar cerita tu, tapi hari ni saya rasa saya terpaksa menyiasat waris tu sampaikan orang tu terpaksa telefon pihak waris nak tahu dia hidup ke tak. Sebab carta waris tu membantu kita. Kata siapakah golongan yang kita nak cari. Jadi minggu depan kalau saya ingat, tolong ingatkan saya lah berkaitan dengan kematian berlapis. Kematian berlapis. Ada apa tanya lagi? Boleh kita tu. Kalau tak ada kita nak tutup je.
Tadi Puan Rosinah kata pening. Tak apa. Kita hari ni kita masuk untuk anak lelaki dengan anak perempuan je. Minggu depan kita sambung lagi. InsyaAllah kita akan masuk khusus di dalam harta sepercarian dan kita akan kira, dan juga kematian berlapis pun kita akan kira. InsyaAllah. Gambar raja awal dalam grup. Oh dah, sepatutnya dah boleh tengok tu sebenarnya tu. Tak apa, kita share lagi sekali. Okey, kalau misalnya tu Puan Siti tolong share Puan Siti, nanti gambar raja tu boleh? InsyaAllah ha. Oh, gambar yang Kat, tadi tu Ustaz. yang Ah. awal-awal kan apa ni, tu share balik semula ke tu kok saya terlupa. Jadi ada Okey, apa okey. tanya lain lagi tak? Oh ya, Puan Rosina. Okey, terima kasih. Okey. Lain-lain ada tak? Pertanyaan lain? Ini cerita-cerita ni sangat apa ni, kita sebagai dai kan kena sentiasa. Dan kalau misalnya ada cerita-cerita yang apa ni, yang menarik kan, bolehlah share dekat sini kan. Boleh kita kongsi sama-sama kan. Insya-Allah. Ada lagi yang lain insya-Allah? Doktor, Ya. ini untuk pemahaman saya sajalah ya. Bolehkah kalau kita rumuskan, ini berdasarkan yang sesi awal tadi, bila mana ada anak lelaki sahaja turunan ke bawah, maknanya waris lain tidak lagi relevan. Maknanya kita tak payah fikir dah. Bila mana ada anak lelaki saja. Boleh, doktor? Ya, boleh kata macam tu. Ya, Okey. kalau ada anak lelaki saja, semua yang waris-waris lain dia terdinding. Terutama sekali adalah adik-beradik semati. Ya, adik-beradik semati akan terdinding. Adik-beradik semati iaitu saudara seibu sebapa, saudara sebapa, dia akan terdinding disebabkan oleh golongan lelaki ke bawah dan juga golongan lelaki ke atas. Macam tu. Begitu juga kalau dia hanya ada anak perempuan, maknanya bakinya tu akan pergi kepada bapa Golongan asabah. asabah. Yang ke atas dan juga bapa saudara dia. Ya, bapa saudara dan juga datuk Ibu saudara. bapa. Datuk saudara yang last sekali. Yes. Okey, terima kasih. Jadi apa ni, kebanyakan orang kenapa harta pusaka apa ni tidak apa kata orang, harta pusaka tidak diurus dengan baik kan. So, kenapa lama sangat kan? Ini adalah sebabnya, iaitu waris tak cukup. Jadi mana-mana yang kita yang belajar ni, mungkin kita ambil upah juga kan, tolong orang kan. Jadi kerja kita pula nak mencari kan, apa ni, waris-waris yang ni lah. Macam hari ni lah. Hari ni apa ni, si suami tu pun tak tahu sebenarnya apa ni, keberadaan bapa saudara. Bapa saudara mati dah. Turun kepada anak dia. Dah sampai anak tak kenal lah dah. Kan? Tapi alhamdulillah ada satu orang yang kenal dia tadi dapat juga apa ni, cerita dia kan. Macam tu. Saya kongsikan minggu depan dan apa tolong remind saya lah. Cerita tu saya rasa macam sangat menarik cerita tu kan. Okey, lain-lain ada? Dah pukul 11 dah pun. Okeylah, kalau tak ada apa-apa insya-Allah lah, semoga Allah SWT. Ya, okey. Minggu Ya, depan sambung soalan. Ya. Saya tak dengar apa ni? Sekali lagi. Minggu depan sambung soalan. Ada je soalan tapi sebab dah lewat kan. Minggu depan lah sambung soalan. Okey, kumpul semua soalan. Kita buat sama-sama untuk anak lelaki dan anak perempuan. Kita sambung minggu depan. Kalau ada nak share dekat dalam Telegram pun lagi baik. Jadi kita boleh bincang sama-sama. Okey, macam tu. Okey? Dah lewat dah ni, pukul 11 dah. InsyaAllah. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayah untuk kita amal dan sampaikan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan nyusatu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu kafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azim sultan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin.
Taqabbalallah minkum minna wa minkum taqabbal karim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.